الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعله من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وآدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من العلماء الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan umur kepada kita, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saudara-saudari hadirin hadirat dan daripada peminat-peminat kita semua yang ada pada malam ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita umur lagi dan masa lagi dan peluang kepada kita sama-sama kita boleh mengingati kepada Allah, boleh kita membesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak berbicara masalahnya tentang masalah hidupan Nabi dan jalannya bagi Nabi, siratuhu fi qaumi qabla al-bi'sah, yakni kehidupan Nabi dan jalannya Nabi pada kaumnya sebelum daripada dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni jadi Nabi dan jadi Rasul. Jadi dengan sebab mereka itu saat ini gelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Yakni Muhammad dikatakan seorang yang boleh kita mempercayai. Kenapa boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi yang boleh kita percaya, yang boleh kita saat itu amin ataupun Muhammadun amin, yakni Muhammad yang dipercayai akan dia. Yakni kerana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan pada Nabi daripada perkara-perkara yang salihah, yakni perkara-perkara yang terbaik lagi pula yang terpuji. Itulah makna kata, sebab itulah orang-orang Arab Quraisy sendiri dia menggelarkan Nabi daripada Muhammadun Amin, yakni Muhammad yang boleh kita taruhkan kepercayaan, dan Muhammad ni yang boleh kita saat itu taruhkan harapan kepadanya. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan pada Nabi daripada perkara-perkara yang terbaik, dan pula Allah Subhanahu wa ta'ala beri pada Nabi daripada segala perbuatan-perbuatan yang betul. Kenapa di Nabi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi perkara-perkara yang terhimpun dan perkara-perkara yang terada pada Nabi dikatakan perkara yang baik-baik, dan perkara saat ini perkara yang terpuji, dan perbuatan Nabi dikatakan perbuatan yang betul-betul. Yang satunya sebab puca dan senihnya ibu bapa yang dirahmati Allah dan saudara-saudari yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana di Nabi kita sifat yang pertamanya berlamat marah. Yang kedua, Nabi kita ada sifat sabar. Yang ketiga, Nabi kita ada sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Nabi kata ana min ibadiyas syakur. Yang keempat, Nabi kita saat itu satu orang yang sangat-sangat tawaduk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, Nabi kita dikatakan al-iffah. Apa iffah? Yakni orang yang jagakan diri di dalam jatuhkan perkara fahsyat dan perkara yang mungkar, seumpama zina. Yang keenam, Nabi kita saat itu orang yang sangat-sangat borah. Yang kelimanya, yang ketujuhnya, Nabi kita satu orang yang sangat-sangat berani. Yang kelapan, Nabi kita saat itu orang yang sangat-sangat malu. Ni puca-puca ni boleh digelarkan nak tubik kata Muhammadun Amin. Muhammad boleh taruhkan kepercayaan.
Muhammad saat itu boleh kita ikut, Muhammad boleh kita taruhkan harapan, kerana di Nabi kita terhimpunkan padanya daripada perkara-perkara yang terbaik dan perbuatan-perbuatan yang betul. Nak timbulkan perkara yang baik, nak timbulkan perbuatan yang betul, makna kata di Nabi kita saat itu terkandunglah ia dan melekatpilah ia daripada lapan sifat ini. Makna kata kita ni satu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak timbulkan perkara-perkara yang baik pada diri kita dan pada sinabari kita di dalam hati kita, dan perbuatan kita nak timbulkan perbuatan yang baik, maka kita ikutlah daripada sifat Nabi. Yang pertama sifat lamak marah dan sifat bersabar tahalasa, dan pula banyak bersyukur pada Allah dan adil dan tawaduk dan ifah dan jud, yani amat-amat bawah, dan pula asyuja'ah wal haya. Hatta syahida lahu bidzalika aladdu a'da'i An-Nadir ibnul Haris min Bani Abdiddar haitsu yaqul. Ni nak kata siapa setara mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dia tu diterimakan oleh bangapa kaum-kaum Quraisy. Ibu bapa diterimakan oleh fok-fok Quraisy. Kerana mana dan sebab mana dan punca kok mana boleh orang-orang Quraisy tu dikatakan Nabi. Satu, dikatakan dia tu Muhammadun Amin, Muhammad yang boleh dipercayai, dengan sebab berhimpung dan terada dan melekat pilah pada diri Nabi daripada lapan sifat, daripada sifatnya yang berlamak marah, sifatnya sabar dan sifatnya bersyukur. Hatta syahida lahu, hingga memandanglah baginya bagi Nabi, hingga tiliklah baginya bagi Nabi, dan musyahadahlah baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika, dengan dimakan itu, dimakan yang tersebut daripada sifat berlamak marah, minaz gapa mazukir minal hilmi was sabri wasyukri wal adl wat tawadhu. Hingga memandang, menilik dan mengenal dan mengitai bagi Nabi dengan sebab dimakan itu puca Nabi ada sifatnya. Yang pertamanya al-hilmi, sifat lamak marah, dan sifat sabar. Memandang aladdu a'da'in, oleh satu orang yang amat-amat mengamuk daripada seteru-seterunya seteru Nabi. Daripada hak yang amat-amat mengamuknya, yang amat-amat mengamuknya daripada seteru madu daripada Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni? Hak seteru madu yang bersangat-sangat mengamuknya dengan Nabi. Setengah daripadanya An-Nadiru ibnul Haris, ialah kena kepada An-Nadir. Nadir ni daripada seteru madu Nabi yang bersangat-sangatnya mengamuk, yang sangat-sangatnya menetai Nabi, yang sangat-sangatnya melawan Nabi. Sepertinya Abu Jahal dan sepertinya Abu Lahab. Tengok Abu Lahab setiap pagi ambil cik uta punga di dapai pintu Nabi. Abu Jahal apabila Nabi masuk sejak hari, dia nak ambil batu remah di atas kepala Nabi. Ini nak royak kata daripada seteru Nabi yang sangat mengamuk. Maka apabila sangat mengamuk, sangat berlawan dan menetai Nabi, daripada apabila mereka tengok kepada sifat-sifat Nabi, daripada lapan sifat ibu bapa, daripada sifat lamak marah, sifat sabar, sifat syukur, sifat adil. Siapa dia An-Nadir ibnul Harith ni? Min Bani Abdiddar, daripada anak cucu Abdiddar. Haitsu yakul, sekira-kira berkatalah ia Al-Haris. Haris ada kata anak An-Nadir ibnul Harith kata ganawi. Dia katanya, Qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadatha, sesungguh adalah Muhammad tu pada kamu. Ini nak kata orang menetai Nabi. Ini fu'akati dengan Nabi, fu'ak tak puas hati dengan Nabi, daripada seteru yang sangat-sangat mengamuk, yang sangat-sangat menetai dengan Nabi. Apabila di Nabi, orang Arab dan Quraisy dan Arab-Arab yang lain duk kata Nabi Muhammadun Amin, Muhammad Amin, maka fok-fok ni saat ni tu deh. Apakah kata Muhammad ni boleh kita taruh apa? Muhammad boleh kita percaya dengan dia.
Maka apabila daripada seteru yang bersangat-sangat daripada seteru madu dengan Nabi daripada Al-Nadir Ibnul Haris, dia saat itu apabila orang sangat puji ke Nabi, orang sangat menguja Nabi, orang sangat mengangkatkan Nabi dengan kata Muhammadun Amin, maka dia pergi balik kata nah, haitsu yaqul, sekira-kira berkatalah ia Al-Haris Ibn Nadir, Al-Nadir Ibn Haris kata nah, qad kana Muhammadun fikum, sesungguh adalah Muhammad saat tu pada kamu, hi fuq Quraisy, hi fuq Arab. Muhammad tu pada kamu, sabit pada kamu saat itu. Gulaman hadatha, yakni satu budak yang baru. Allah mung dok buat puji-puji, mung dok buat puja-puja, kata dia tu satu sifat yang lamak marah, dia tu satu orang bersabar, dia satu orang yang banyak bersyukur. Lepas tu dia budak yang kita boleh percaya, oh, buat mung tu jangan dok gaduh sangat. Kerana Muhammad tu budak baru. Budak yang baru timbul pada kita, seolah kata kalau makan garik Allah baru sangat. Lah supaya orang tua-tua dia nak marah kita kan. Kadang-kadang dia tak puas hati dengan kita. Allah, budak tu makan nasi dia dah kita, nasi lecek lepas dah kita. Maka katanya An-Nadir Ibn Harith bagi kumpulan-kumpulan Arab Quraisy, dia kata kamu duk puji sangat, duk puja sangat kepada Muhammad tu. Apa tu lalu? Muhammad ni gulaman hadasa, dia sebagai budak yang baru. Orang yang baru timbul ya. Yang baru timur di zaman. Maka kita ni orang dulu-dulu tok nenek kita orang yang lebih-lebih saja. Muhammad dapat budak baru, kita nak percaya dengan dia, kita nak pegang dengan dia, kita nak ikut dengan dia. Ni sebagai perkataan daripada alat du'a'da'i, daripada orang panggil yang sangat-sangat mengamuk, daripada seteru-seteru Nabi, daripada orang yang sangat-sangat menetai Nabi, daripada An-Nadir Ibn Harith. Dia katanya begitunya. Dia kata begitu supayanya dia nak sekatkan Nabi, dia nak teherkan daripada Nabi, tak sewek percayakan Nabi, tak sewek daripada Arab Quraisy tu mengikutkan Nabi. Dia katanya qad kana Muhammadun fikum hagulaman hazasa. Qad kana Muhammadun fikum gulaman hadasa, sesungguh adalah Muhammad tu pada kamu, fuak Quraisy, fuak Arab, budak baru sangat tu, baru timur sangat, tak sedap pegang sangat. Kalau makan nasi lecek lepas dah kita dah, kalau kebal garai pun lepas, tak sedap pegang sangat. Ning sebagai perkataan daripada seorang yang sangat-sangat menentang Nabi seperti Abu Jahal, iaitu daripada An-Nadir Ibnul Haris. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni nak yak kata bukan dia seni. Nabi kita saat ni tu nak ngapa menyebarkan agama, nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapanya galengi, beberapanya seteru, beberapa orang duk sekatkan Nabi. Nabi saat ni tu apabila orang percaya, maka orang galeng ngap kata Allah mudah percayakan Muhammad itu, dia tu budak baru timur ya. Ardakum fikum, ardakum, meredolah akan kamu pada kamu, wa asdakukum haditha, puas hatikah kamu pada kamu puas hatikah. Tuan-tuan, ardakum fikum, kamu tu puas hatikah, kamu tu redakah dengan Muhammad tu saat ni tu duk sabik pada kamu, dengan dia satu orang yang bersepakai dengan sifat lamak marah, dia tu satu orang bersabar, kamu duk pujikan dia seorang yang amin, seorang yang boleh dipercaya, kamu redakah kalau dia tu pada kamu? Wa asdaqukum haditha, dan dia tu seorang yang sangat-sangat benar daripada kamu nisbah cakap kamu nak benar lagu tu, kata dia ni orang yang paling benar daripada kamu nisbah tuturan, nisbah perkataan, mun pergi lagu tu dah fuak Quraisy, fuak Arab semua. Ning katanya An-Nadir Ibn Harith sebagai dia nak rak Nabi, dia tahu dah muncul Nabi, timur Nabi, naik Nabi, napa orang ramai nak terikut dengan Nabi.
Nabi, dengan sebab daripada akhlak-akhlak Nabi, minal umuris salih al-hamidah, daripada perkara Allah Ta'ala menjadi dan menimbulkan pada Nabi daripada segala perkara-perkara yang terpuji, daripada perkara-perkara yang terbaik, dan pula perbuatan-perbuatan yang betul. Ia takut ramai daripada orang Arab tu ikutkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia katanya qad kana Muhammadun fikum gulaman hadasa. Budak yang baru kamu nak ikut dia. Katanya An-Nadir Ibn Harith, mu nak turut dia kaya budak yang baru sangat. Ardakum fikum, dia tu paling reda, yang paling mempuhatikan pada kamu kah dia ni? Muhammad ni paling mempuhati dengan dia, kamu reda dengan dia. Wa asdaqukum haditha, dan dia tu paling benar daripada kamu ni sebuah cakap begitu kan? Wa a'zamukum amanatan, dan dia saat itu paling besar daripada kamu, paling agung daripada kamu. Amanatan, nisbah kepercayaan, nisbah orang tak kena pada cakap pada perbuatan. Mu nak percaya lagu tu dah? Oh, tak usah percaya hifak kurih. Katanya An-Nadir Ibn Harith sebagai nak sekat Nabi. Kerana dia nampak dah muncul dan alamat-alamat tanda kata Nabi akhir zaman dan Nabi di hujung jatuhnya. Nabi akhir zaman, akhir tanah. Nabi dikatakan khatamun nubuwah, dikatakan orang jadi Nabi akhir zaman. Dia dok muncul tu dok timur. Tapi daripada An-Nadir Ibn Harith, dia nak keratkan benda-benda yang dok timur pada Nabi. Kerana dia dok tengok orang-orang Arab sendiri tu condong nak mengikutkan Nabi dan nak turutkan Nabi. Dari kerana Nabi tu bersifat dengan perkara-perkara yang terbaik, terkandung pada diri Nabi daripada sifat-sifatnya lamat marah, daripada sifat-sifat sabar, daripada satu orang yang banyak bersyukur, maka dia nak sekat daripada tertengah kebaikan Nabi, maka dia rakyat rana. Dia kata kepada fufu Arab, qad kana Muhammadun fikum gulaman hadatha wa ardakum fikum wa asdaqukum haditha wa a'zamukum amanatan. Begitu kah? Mun jangan duk gaduh percaya, mun jangan duk gaduh puas hati, mun jangan duk gaduh timun dengan dia, jangan duk gaduh percaya. Sebab dia budak baru sangat-sangat kurih fufu Arab. Hatta iza ra'aitum fi sudghaihi asyaibah waja'akum bima ja'akum qultum sahirun la wallahi ma huwa sahir. Tengok ni, yo kecek ni. Nenek yak kata An-Nadir ni, yo duk kecekkan fuak-fuak Arab sebagai ya tok siwi fuak Arab tu duk cerolong kepada Nabi, terikut dengan Nabi, pengaruh dengan Nabi dengan sebab sifat-sifat Nabi yang Nabi saat itu bersepakai dengan berlamat marah, bersepakai dengan sabar, bersepakai dengan bersyukur kepada Allah, bersepakai dengan keadilan, maka demon ni dia berasa takut. Seteru Nabi, dia berasa takut. Dia ni sangat-sangat mengamuk, sangat-sangat menetekan Nabi SAW, maka dia rasa takut. Supaya learning lah kita kata orang-orang Yahudi, dia takut kepada orang-orang Islam. Maka dia sekatlah, berapa? Orang panggil sekatlah, buat lagu mana pun, nak orang Islam tu tersekat daripada Islam, tersekat daripada semaya, tersekat begitu, tersekat gini, kerana dia takut kepada orang Islam. Kerana seteru dia saat itu dikatakan Islam. Supaya juga daripada An-Nadir Ibn Harith, dia takutkan agama yang dibawakan Muhammad ni, maka terpengaruhlah, terikutlah oleh yang ramai daripada Arab-Arab Quraisy dan Arab-Arab yang lain. Sebab tu dia kata qad kana Muhammadun fikum gulaman hadatha ardakum fikum wa asdaqukum hadith. Dia takut. Ini sifat orang panggil gapo kecek muda-muda, ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari yang disayangi. Inilah sifat daripada orang-orang yang berdeki. Sebab fofok ni dia hasad deki, dia sangat tak berkenan kepada Nabi SAW, daripada setengah daripada yang mengamuk daripada seteru Nabi. Orang yang sangat-sangat menekan Nabi ialah kena pada An-Nadir. Hingga dia kata lagi ni, hatta iza ra'aitum fi sudghaihi syaibah. Hingga apabila kamu akan terlihat, kamu tengok, kamu nampak, kamu saat itu memandang tanah. Hatta iza ra'aitum fi sudghaihi. Hingga apabila kamu tengok dan kamu nampak, kamu terlihat
fi sudghaihi, pada ekor rambut ya. Mu cuba tengok ekor rambut ya teh. Rambut kepala dia saat ni tu asyaiba, muda sangat tu. Dia tu muda sangat. Muhammad ni orang muda. Cuba mu tengok tali tudung dia. Mu tengok di tali tudung dia. Mu tengok di ekor rambut dia. Oh, dia ni orang sangat-sangat muda. Patut orang yang muda ni kita nak terikut dia. Kita nak turut dia. Dia lebih muda pada kita. Orang baru sangat. Ni katanya An-Nadir Ibnul Haris supaya dia tak siwi orang terpengaruh dan terikut dengan Nabi. Kerana gamar dah. Fuk-fuk Arab saat ni tu duk cerolong kepada Nabi. Duk cerolong pada Nabi. Nak terikut dengan Nabi. Saya pada Nabi. Lagi pula mempercayai dengan kata Nabi. Maka dia takut. Maka dia tak. Mencuba tengok. Iza ra'aitum fi sudghaihi. Hengok apabila kamu tu tengok pada dua apa? Dua tali tudung ni. Ekor rambut bagi Muhammad ni. Asyaiba. Allah, muda sangat. Remaja ya ni. Faham? Nak turut dengan orang muda, nak ikut dengan orang muda, orang remaja. Bukan kita orang tua-tua dah, kita ni orang hebat, orang yang pengalami, orang yang lepas masuk pakan tu, masuk pakan. Muhammad lepas masuk pakan ke apa? Supaya kita lah ni. Inilah kita tengok ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari hadirin hadirat yang disayangi. Apa kita ni lah. Kita buat macam-macam supaya muh kita, kampung kita ni lah. Tiba-tiba dikawin jadi ter-email lama dah. Orang duk kenal kita terimeh kapung ni siapa berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba budak ni baru tubik pondok ya. Ngaji pondok 4-5 tahun, 10 tahun. Tiba-tiba mari duk lah kapung. Maka orang pakat kunjung belaka. Orang pakat kunjung belaka. Allah jadi budak dia ngaji pun sedap. Baca ketebah pun jadi Allah. Makan hati molek. Cara akhlak dia pun kecek dengan orang tua pun bagus. Hormat kepada orang tua. Maka orang tua misalnya kita si siapa dia? Si Zik ke? Ataupun kita kata si siapa dia? Si Kosing ni ke? Masalah kita kata si Zik, si Kosing ni. Mana kata orang sangat bangga dengan dia. Orang sangat pengaruh dengan perkataan dia. Orang sangat pengaruh dengan akhlak dia. Maka kita orang teriming lama dah. Orang kenal lah kapun ni ramah dah. Orang luar-luar pun kenal Allah. Furak mung ni. Duk pergi pengaruh dengan Kosing, dengan Zik tu Budak baru sangat pada kita. Kita ni orang duk cara kapung, duk tadbir kapung ni. Berpuluh-puluh tahun ni budak baru sangat. Ya berasa terdeki dah. Berasa deki dah. Apabila orang terikut dengan Zik saat ni, si Zik saat ni. Maka dia berasa terdeki. Berasa hasad mari dalam hati, berasa tak puas hati sebab orang pakat duk kunjungkan si Zik, si Kosing ni. Maka tak pun Allah, kita turut apa dia tu budak baru. Jangan duk gaduh. Dia baru ngaji kadang-kadang Allah, budak baru sangat. Makan nasi lecik lepas pada kita. Janganlah kita duk tu. Macam itulah ibu bapa, orang-orang Quraisy setengah daripada seteru madu Nabi yang sangat-sangat mengamuk daripada An-Nadir. Allah ya kata nak turut Muhammad. Muhammad ni budak baru. Faham puas hati dengan dia. Dengan cahaya dia, mendengarkan perkataan dia, mempercayakan perkataan dia. Oh, jangan gaduh, jangan gaduh. Kerana kita tengok di rambut ekor dia ni. Ekor rambut dia ni. Hatta iza ra'aitum fi sudghaihi. Hingga kamu tengok kepada dua tali tudung dia. Dua ekor apa? Tali ekor rambut dia ni. Allah, muda sangat. Jangan gaduh. Ni supaya orang panggil perkataan orang yang hasad deki. Yang tak puas hati dengan Nabi. Maka dia kata begitulah. Dia kata begitu kerana dia tak puas hati, kerana ramai pengaruh dengan Nabi, kerana orang tengok sifat-sifat Nabi, maka terikut dengan sendiri. Tak ada kena Nabi mengajak, tak ada kena Nabi saat itu, royak banyak dia. Kita tengok daripada sifat tu Syekh Daud kita, okey? Syekh Daud kita Al-Fatani. Wan Daud saat itu bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Daud kita Al-Fatani. Dia dulu mula-mula klik main Mekah duduk di Taning. Maka klik duduk di Taning saat ni tu dah nampak dia mau belagak ye. Gipak dia mau belagak ye. Dia mau belagak ye. Dia pun belagak ye. Dia tak belagak, dia tengok dia mau belagak ye. Botika rebe Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, maka dia pergi semaya. Dia mau duduk belagak lagi. Ayah dia mau Allah, dia beli ambil. Dia beli ambil. Lama-lama ni. Maka kawe guya saat ni tu. Mak Daud ni. Daud dah. Ketika orang semaya tak ada punya rebel pak rai. Kalau dah ya. Pergi ke mana Belaga ye sekali kita. Ayah Allah ya boleh ambil.
Boh satu hari kawan gu dia pakak duk perhati ke Tok Syekh dak ni. Boh bila semaya tu orang ya nana, ia bergaduh pergi ke masjid semaya Jumaat. Maka kawan gu dia pun bila tengok dak lagu tu saat ni, Tok Syekh dak kita berasa malulah. Lama-lama terikut seorang. Nah, balaga tu belaga lah ye. Belaga ya. Tapi waktu apabila orang maka pakak pergi sejid. Lama-lama seorang turut dia terikut. Dengan sifat dia, ia tak ada lari orang. Tak ada yang jangan duk belaga ya. Jangan duk belaga ya. Dosa tu tak apa. Kadang-kadang kita nak kecek benda molek, nak kecek benda baik. Tapi dengan benda baik kita akan jadi racun bagi kita. Kadang-kadang kita nak buat benda baik, tapi benda baik tak jadi baik. Hak ni kita kena tengok keadaan. Kena tengok kadang-kadang. Tengok keadaan supaya kita nak pergi kecek ugamu kedai kopi tu lah. Pergi kecek tak kena jalurkan mata Allah Datuk ceramah mari. Jadi penuh pada situ ibu bapa. Sebab tu nak ceramah-ceramah pun kena tengok tempat gatik. Kena tengok keadaan gatik, kena tengok masa. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Nabi kita ada sifat yang sembilan ni, daripada sifat lamak marah, daripada sifat yang sabar, banyaknya sabar, banyak bersyukur, banyak keadilan Nabi dan tawaduk, sangat-sangat rendah diri. Nabi sangat jagakan diri daripada jatuh dalam mungkarat dalam fahsyat. Maka orang Arab dan pula Arab Quraisy tengok ke Nabi, maka mereka berasa terikut dengan sendiri, berasa terpengaruh dengan sendiri, dengan sebab Nabi kita tak biasa kata huduh ke orang, tak biasa gitu gini, tak biasa tunjuk perkara-perkara yang tak baik kepada Arab-Arab sana. Maka katalah oleh An-Nadir Ibn Haris, kerana dia ada timbulkan hasad kepada Nabi, kerana di masa tu orang-orang Quraisy tu banyak terpuja Nabi, banyak puji Nabi. Muhammadun Amin, Muhammadun Amin, Muhammad boleh kita harap, Muhammad kita boleh cakap. Allah, mu nak percaya dengan dia. Dia tu budak baru ya. Qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadasa ardakum fikum. Kamu puas hati dah dengan dia. Bahkan dia saat ni tu orang yang benar ni sebuah cakap. Allah, tengok etik ni dengan ni. Di ekor rambut dia nampak muda sangat dia ni. Kita nak percaya. Wa ja'akum bima ja'akum, dan membawa datang Muhammad akan kamu bima ja'akum, dengan barang yang awak datangkan akan kamu. Dia bawa datang saat ni tu dengan apa barang yang awak datangkan kamu, macam tu lah. Supaya kamu duk tengok tu lah. Awak datang gapo dia? Dia awak datang dengan barang dengan perkataan yang membuat datangkan kamu gapo? Yesus kata la ilaha illallah. Suruh tinggalkan agama tok nenek dulu. Kerana tok nenek dulu saat ni tu bodoh dan bodoh. Duk sembahkan benda hak Tuhan jadi. Dan duk sembahkan benda yang jadi ya semua sendiri. Ayo datang macam tu. Muduk percaya dengan dia. Muduk pakai dia. Kultum, kamu kata dia tu sahirun, Muhammad ni toke sihir ke? Lepas tu kita pergi percaya dengan dia kok mananya. Kita pergi percaya dengan dia kok mana. Bukan dia tu toke sihir. Dia saat ni tu orang panggil toke wak sihir. Toke mai sayasat. Lepas tu kita nak percaya dengan dia. Bahkan kita tengok sifat dia lamak marah, sifat dia tu bersabar, sifat dia tu bersyukur. Tiba-tiba kita pergi puas hati dengan dia. Kita kata dia ni budak molek, budak comel. Kita puas hati dengan dia. Kita kata dia tu sifat yang gapa. Dia tu satu orang yang amat-amat benar di segi kata Lepas tu kita percaya dah. Bahkan dia buat datangkan kamu dengan bapa, dengan perkara dan barang yang buat datangkan kamu. Dan kamu katakan dia sahirun. Dia tu dikatakan toke sihir. La, tidak. Wallahi demi Allah, ma huwa, apa ia bisahirin, tidaklah ia dengan toke sihir. Apa kok mana? Dulu kita kata dia tu toke sihir gini-gini, duduk mari kita tak saya kata dia toke sihir. Apa kok mana? Katanya An-Nadir Ibn Harith sebagai nak pusing kale, tok siwi orang tu terikut dengan Nabi dan terpengaruh dengan Nabi. Dulu fok kita kata dia tu toke sihir. Tiba-tiba kita nak kata dia bukan toke sihir. Apa kok mana ni? Qal, berkata lagi An-Nadir, zalika, bermula dimakan itu. Dimakan kerana dimakan mazukit min kaulikum. Barang yang tersebut daripada perkataan kamu. Kamu kata dia tu sahirun, orang yang bawakan sihir, orang main sayasat. Atau sihir ni. Nak tengok kata orang nak buat agama ni payah ibu bapa yang dirahmati. Sangat-sangat susahnya.
Siapa orang kata kita ni sihir? Tengok Nabi SAW. Orang kata dia tu sahirun. Toke sihir. Apabila kecek dengan Quran, kata dengan Quran, royak cerita Quran, maka dia nak turut taklih dengan Quran, dia nak ikut taklih dengan ayat Quran, dia nak buat seumpama Quran tak boleh. Siapa dia mau kata Nabi SAW, orang yang reka-reka dan orang yang buat sihir pada perkataan itu. Tu kama dia balikkan kalah supaya takut orang turut ramai Nabi ni, maka dia kata fok kita kata dia tu toke sihir, pas tiba-tiba kita nak kata dia bukan toke sihir. Betul ke dak cakap pai kita fok kita ni? Qala zalika fi ma'radil ittifaq ala ma yaqulunahu. Pada meletengi ittifaq sepakat kita di atas barang yang berkatalah mereka itu qaumuhu, kaum bagi Muhammad tu akan barang sani lil arabi, bagi orang Arab tanah, alladzina yahdurunal mausimah hatta yakunu muttafiqina ala qawlin maqbulin yaqulunahu. Patut kok mana? Ni tengok pusing kalah pandai dia. An-Nadi takut orang tu terikut dengan Nabi SAW sangat-sangat ramai. Dia kata kita duk kata dia tu budak. Budak yang boleh kita percaya. Dia tu budak baru sangat daripada kita. Dia baru timbul sangat. Pak kita puas hati dah. Dengan dia. Dan kita benar dah dengan cakap dia. Dia ni lah paling benar sikit cakap Bukan tak fok-fok kita dulu sepakat kata dia tu toke sihir. Pas duduk mari kita putar belik semula. Kita balik kata dia tu bukan toke sihir. Boleh jadi ke lagu tu katanya An-Nadir Ibnul Haris. Tu nata. Qala zalika fi ma'radi al-ittifaq ala ma yaqulunahu. Di adra yakni bagai. Berkatalah ia An-Nadi pada dimakan itu, akan dimakan itu, dimakan kata Muhammad saat itu toke sihir fi ma'radi al-ittifaq, pada meletakkan setuju dan sepakat ala ma yaqulunahu, di atas barang yang berkata mereka itu al-Arab akan dia lil arabi, bagi fufu Arab dulu. Kita kata dah kata ini bagi fufu Arab mana? Daripada Arab Quraisy, daripada Arab Hawazin, daripada Arab Ghatfan, daripada Arab semua, kita kata dia tu innahu sahirun. Dia ni toke sihir yang amat besar. Alladzina yahdurunal mausim, yang hadirlah mereka itu. Arab mana kita kata bagi fufu Arab? Alladzina yahdurunal mausimah, yang hadir mereka itu, yang mari mereka itu al-mausimah, pada musim, mari pada musim penega nak kepada Mekah orang panggil di suku Ukaz. Arab mari dulu pakat berhimpun orang panggil Ittihadul Arabiyah ataupun Ittihadul Kalimatil Arabiyah, bersatu dan sepakat perkataan bagi fuak-fuak Arab saat itu ialah di suku Ukaz. Maka di situlah orang panggil tempat perhimpun ni bagi fuak-fuak Arab, orang panggil berhimpun di segi apa? Di segi satu perkataan, satu persetujuan, satu belaka tu. Sebab tu di kalangan orang Arab dulu kalau berimpung setahun sekali, di mana ialah di suku Ukaz, yakni tengah-tengah jalan yang kita nak pergi Taif ataupun kita nak pergi Ju'rana, di situ orang panggil tempat berimpung bagi orang Arab. Ya nak kata gapo, nak tubik perkataan apa, maka situlah tempat ittifaq dan bersetujui dan sepakat oleh orang Arab. Maka kata oleh An-Nadir Ibnul Haris, ya kata fuak-fuak kita kata dah bagi fuak-fuak Arab yang hadir di mausim, yakni mausim gapo, yakni persetujui ataupun bersatu di suku Ukaz. Kata nak hatta yang kuno, hingga adalah mereka itu al-Arab muttafiqina, bersepakatlah mereka itu Arab saning ala qaulin makbulin, di atas perkataan yang diterima akan dia. Perkataan diterima, terima mana? Kata innahu sahirun, Muhammad ni sihir ni, toke sihir. Peherak toke sihir. Mana toke buat benda tak molek lah. Saya sah kita tahu tu lah. Allah patut toke sihir saat ni. Yang qulunahu, yang berkata mereka itu al-Arab yang hadir pada musim bagi musim apa dia? Yang berkata mereka itu Arab, yakni pada musim suki Ukaz, katakan Muhammad ni sahirun, innahu sah. Maka semua daripada fuak-fuak Arab yang berkatalah mereka itu Muhammad ini daripada toke sihir. Maka fuak-fuak kita semua sepakat belaka dah kata Muhammad daripada toke sihir.
Lepas tu kita nak pergi ubah ke kata-kata kita saat ni tu, kata Muhammad tu bukan token sihir pula. Jadi betul kah perkataan kita? Molek ke perkataan kita? Kita pergi kecek dengan orang ramai, disepakat bagi suku Ukaz, bagi nak Ukaz tahu kali, kata Muhammad semua kita sepakat di atas kata satu, innahu sahirun. Dia ni token sihir. Lepas tu masuk sini kita nak cerita daripada hari ni sikit. Nah, ada satu orang dari pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah dia mintanya atawai pada hamba nah mun ayat masalah sihir. Jadi fok Arab dia kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni daripada token sihir. Deh orang mai siasat ataupun buat sihir-sihir, buat benda-benda yang kita tak nampak dengan mata kepala, tapi yang ia bersahabat dengan perkara-perkara yang sulit-sulit ataupun daripada jin-jin syaitan apa semua ni orang mai sihir. Mana tak orang ni ada persahabat teh. Maka di hari ni kita mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa boleh tuju ni masuk dengan kata fok Arab Quraisy dan Arab-Arab yang lain ia sepakat di suku Ukaz dikatakan kepada Nabi kepada Nabi di atas qaulin wahidin ataupun qaulin makbulin dengan kata innahu sahirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kasih. Jadi hari ni berapa Allahu Akbar, hari ni ada orang telefon daripada kepadamu. Yakni daripada saudara kita yang ada di Bakok, kita doalah dia. Hari ni Amo pun wasa pelik. Nah, demo tu masuknya daripada suara ialah suara orang sakit tu masuk pada amo. Lepas tu masuk pada amo tu minta tolong. Dah. Tolong tu kita dengar tu kecek tu bukan kecek sore lah. Jadi kecek tu rupa kecek tu. Jadi tubik rupa kecek tu rupa tubik kepada nung lah. Rupa orang lain. Rupa jin ke apa itu ni. Minta tolong suruh amo tu pelai dia. Dah. Dia kata sekarang dia kena sakut cik teriak lah. Dia kata pelai pum dua, pelai ku dua. Dia kata ku ni ron, tuan ron pai mut lau. Nah, dia kata ku ni panas dah. Jadi mula tu kita dok kecek kata kak tu tapi dok suara demon. Suara benda ibu yang ada di dalam diri dia. Dia minta tolong kepada amak, minta lepas dia. Lepas dia kata ada witika nak lepas dia ke tak? Lepas nak lepas ke mana? Dia kata, dia ni kena sakut cik. Lama dah duduk di sini. Kita tanya, ya duduk buat apa? Dia kata, aku duduk sini, aku nak tamlai tuk sing tuk yang hak demon ni. Hak tuwe hak duduk ni lah. Hak benda tu duduk dalam tubuh bagi tuwe tu. Dia kata, aku nak tamlai ya semua. Jadi, duduk kecek dengan dia sini. Pas kita tahu, pas dia tanyalah kita, nak buat lagu mana cara nak ukar dia saat ni terbelik. Dan dia saat ni tu sakut cik apa itu ni. Pas kita royak dia nak ukar tu boleh. Tapi mungkin baca ayat kursi dululah. Maka dia kata dia nak baca ayat kursi tak leh lah dia tacan dan pelakku macam Islam. Dia kata aku bukan Islam. Jadi jin tu bukan jin Islam hak duduk dalam tubuh kak saat ni. Dia kata aku macam Islam. Dia kata kucaan medai, kucaan ayat kursi medai. Tamang macam Islam mungkin kau Islam kau nah. Hamun tahu kau Islam. Pas dia janjilah dengan mo tak dia nak masuk Islam. Pas mari apa? Ya tak ada orang suruh, ada orang arah. Mai duduk sini so karuk pada keluarga ni wak kena semua. Pas lah ni dia nak duduk tak boleh sebab kak tu dia minum air tawar mo dah. Mahta naik bakok dia minum air tawar tu, maka benda tu nak duduk tak boleh. Seolah Taala ni, seolah ta benda tu duduk dalam satu bekas tu nak pergi tak boleh, nak pergi ke mana tak sepatu boh dalam satu puyuk kan, nak pergi tak boleh duduk katuk tudung dia. Jadi kita berdoalah kepada kak ni, ya Allah, mintalah Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia, minta Allah Ta'ala cabut kerana dia tu berpuluh-puluh tahun dah. Daripada kak Ariah kita minta Allah Ta'ala sembuh dia. Minta cepat-cepatnya tu hewan penyakit ni daripada jin dan syaitan daripada tubuh dia. Nyanyolah dia kecek ngamo tadi. Benda tu minta tolong kat amo suruh pelepah dia tak boleh duduk dah. Panas, pedih nak duduk tak boleh. Ya wasa nak pergi dah. Ya saat ni tu habis diri dah. Nak duduk tak boleh. Maka fok kita orang beriman kepada Allah. Maka kita bacalah malam ni Fatihah sekali sore kepada peminat-peminat semua, ibu-ibu bapa semua. Kita minta tolong semua baca Fatihah kali ngamo malam ni. Minta wi Tuhan ukarlah daripada nah Kak Ariah ni binti Muhammad ni. Minta wi Tuhan cabut penyakit dia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhan kami,
mintalah mencabutlah penyakit jin dan syaitan pada tubuh bagi Ariyah ni. Mintalah, tak ada yang minta tolong hamba keceklah dengan benda yang duduk dalam tubuh dia. Deh, kecek dengan benda tu, tapi azab lah, benda tu pun azab, panah, pedih, nak duduk tak boleh. Ya berasa nak pergi. Pas kita tanya, mengyu yang ni mumi kuam suk mai? Ya taku tak ada kuam suk. Ya taku nak pergi cakap-cakap, tapi ku nak pergi tak boleh, dia mau duk sakut cikku. Deh. Sebab itulah ibu bapa banyak sangat duk tu masuk ke amor, duk telefon tu, duk minta pertolongan, minta bantuan. Maka mintalah ibu bapa, minta doa tek ke Allah, minta Allah Ta'ala berilah keberkatan, berilah kebaikan pada Allah. Mudah-mudahan Allah boleh tolonglah sikit sebanyak saat ni belum pada nak masuk laisuk ni, nak mengajar laisuk ni. Banyak dah duk telefon saat ni minta tolong lagu tu. Kadang-kadang jadi panah di perut, bucik perut pun macam-macam. Bahasa bucik di perut, bahasa ketak di perut, nak menyawa tak boleh. Deh. Tapi mula-mula nak jadi saat ni tu, bahwasa. Bahasa lepas tu lemah. Lepas pada tu jadilah nak menyawa tak boleh, jadi bucik perut. Ni masalah ukara yang duk berlaku di tempat kita semua ni. Walamma sa'ala Hiraqul Malikur Rum Aba Sufyan qailan hal kuntum tattahimunahu bil kazibi qabla an yakul ma qal. Ni walamma sa'ala Hiraqul, dan tak kala menanya Hiraqul. Siapa dia Hiraqul? Hiraqul, yakni Hiraqlu Malikur Rum, ialah Malik Ar-Rum. Aba Sufyan, dia tanya Aba Sufyan, tanya nak qailan, hal kada berkatalah ia Hiraqul. Ia kata hal kuntum tattahimunahu bil kazibi, adakah kamu Aba Sufyan tattahimunahu, kamu tuduh dan kamu paisikan Nabi itu, tattahimunahu, kamu menuduh akan dia, akan Muhammad, kamu mencapai akan Muhammad, kamu paisi dia, kamu menuduhkan dia, kamu buat fitnah akan dia tu bil kadhibi, dengan kata Muhammad saat itu orang berdusta. Abasa, ning katalah oleh Hiraqlu dan ataupun dikatakan Malikur Rum, yakni Raja Rum, ia tanyakan Aba Sufyan. Ia kata, Aba Sufyan. Ni daripada bapak-bapak Arab belaka ni, fok-fok menetai Nabi yang sangat-sangat mengamuk belaka ni. Ngaya sekali cuk dengan Abu Jahal, cuk dengan Abu Lahab. Kama dia Hiraqul Raja bagi Ruya tanya, hal kuntum, adakah kamu Aba Sufyan tattahimunahu, kamu menuduh akan dia, akan Muhammad bil kazibi, dengan kata bohong. Mengkata Muhammad tu bohong kah? Qabla an yakul, sebelum berkatalah ia Muhammad, belum pada dia berkata, maka menuduh dia saat itu dengan bohong lalu. Kelagana qal, berkata Abu Sufyan, la, aku tak akan kata. Jadi sebelum daripada dia nak berkata aku bangkit, kata dia tu bohong, dia tu dusta, maka Raja Rum Hiraqul tanya Sufyan, sebelum daripada Muhammad tu dia nak berkata, dia nak bertutur, kama dia membangkit lalu ni nate bohong ni, kata gitu. Maka kata Abu Sufyan, la, aku tak akan kata. Abu Sufyan dia tak berani nak kata Nabi tu kecek bohong. Faqala Hiraqlu, dan maka berkatalah Hiraqul, man kana, tiada adalah ia Muhammad liyad'u liyada'a al-kaziba 'ala nas, supaya menyeru, liyada'a, supaya menyerulah ia akan berdusta di atas manusia, wa yakziba 'ala Allah, maka tiada ia Abu Sufyan liyad'u liyada'a, supaya mengapa, mengajak akan berdusta saat itu di atas manusia, wa yakziba 'ala Allah, dan berdustalah ia Abu Sufyan tu di atas Allah. Sebab tu apabila tanyalah Raja Hiraqul, ya kata Muhammad tu boleh berdusta ke? Memberanikan nak tuduh dia, kata dia tu seorang yang berdusta sebelum daripada dia berkata, maka kata Abu Sufyan tak berani. Dia kata, la, Muhammad tu ku nak kata dia bohong tak boleh. Maka kata Hiraqul lagi, tidak adalah ia
nak menyerulah ia akan dusta di atas manusia dan dia tu berdusta di atas Allah. Tidak adalah Muhammad ni orang yang duk mengajak akan manusia tu berdusta, mengajak manusia saat ni tu bohong gitu gini. Tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu orang bukan duk mengajakkan berdusta di atas manusia dan berdusta di atas Allah Taala. Wa radda dzalika fi awal sahihil Bukhari, dan meratlah ia Abu Sufyan akan dimakin itu kata Nabi saat itu berdusta di atas manusia, berdusta di atas Allah oleh Abu Sufyan fi awal sahihil Bukhari, pada awal-awal sahih Bukhari. Malam ni kita sekadar ni dulu insya-Allah dah. Kita nak royaklah masalah daripada gapo dia. Dah. Kita nak royak setengah daripadanya, soalan-soalan dia mau tanyanya. Jadi bu bapa nan mau tanyanya salam babo mi fanwa lin kap dek tuk wan tuk keun dia mimpi kata dia saat ni tu ada duk main dengan budak sokmo. Duk main dengan budak tukun. Jadi pada malam dia tidur tu duk mimpi, duk main dengan budak, mimpi duk main dengan budak, duk lamung budak, kadang duk pek budak, kadang duk dakak budak. Maka dia tak apakah benda ni babo ni. Duk fan teng dek tukun. Nak malam dia mimpi jumpa duk main dengan budak, lamung budak kadang-kadang. Kadang-kadang duk dukung budak, kadang-kadang duk pikul budak, kadang-kadang budak duk isap pek masalah. Maka gapo dia benda ni ibu bapa ni mau nak royaknya. Kalau orang mimpi duk main dengan budak ni, golek kira tak segarlah tubuh dia. Isyarat dia main dengan budak saat itu, makna kata dia main dengan benda-benda tak molek dah tu. Makna kata diri dia tu sudah ada penyakit emonyo. Kalau kita kata setengahnya, kata setengahnya daripada persakaan dia, saka hak tak molek. Persaka daripada tok nenek ya dulu, setengah daripada hala, setengah daripada geda macam-macam. Hak sehari dua ni tanya amo pelak-pelak lah. Dia tanya amo dia saat ni tu pernah kruk payah anak gapo dia tok nenek ni dia tak daripada geda macam-macam, geda merah, geda kuning. Lepas tu dia tu kena pakai cuk merah sokmo. Kerana tok nenek dia tu geda. Ninja macam-macam ni kalau orang mimpi budak setiap-tiap malam, kamar dia emonyo dia tu kena deki, emo dia tu kena sihir. Awak emo dia saat ni tu sako dia tu sako orang tua dia dulu. Sako-sako tak molek tu lah. Kadang-kadang daripada sako pesing kita tu orang tua kita dulu ada hala macam-macam lah. Tu. Lepas tu nak wihilai benda ni, dia kita kena bacakan ayat-ayat daripada suratul Baqarah, daripada selawat di atas Nabi. Masalah kita nak pilih kalau orang kena sihir tu, dia kena ada cara dia ruqayyah dia. Hak ni kena pergi carilah orang-orang yang pandai. Yang nak siuk dia, nak buat air tawar ke dia, buat berah tawar. Lepas tu masalah kita nak bomo pun kita boleh bomo, bukan tak boleh bomo ibu bapa. Tapi jangan duk gi bomo hok pesing ikut day ikut roh ya kau tambah penyakit. Jadi kalau tok bomo tu pakai telur, tok bomo tu pakai liling, makna tok bomo tu tak molek dah tu. Bomo tu ada persahabatan dengan jing-jing tanah, dengan jing-jing udara, dengan jing-jing belah atas. Tu makna kata kita kena tahu. Kalau tok bomo pakai liling, tok bomo pakai telur, makna tok bomo tu saat ni tu dia ada mai persahabatan. Apabila kita pergi pubat dengan dia, maka dia wi ai tawar wi barang tu, maka barang tu sekali dengan benda dia. Apabila kita makan-makan hingga duk lama kita sakit kena pergi cari dia pula. Ni babo nak pesannya kepada ibu dan bapa-bapa semua dan pada saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Maka kita nak pubat, boleh pubat, tapi kena pergi cari kena dengan dasar-dasar Islam dan cara-cara Islam. Jangan kita duk main pesan pelik-pelik. Kalau kita main pesan pelik-pelik, maka bukan kau hingga penyakit, kau tambah penyakit ibu bapa. Kau tambah penyakit. Ni ramai-ramai sangat daripada pelik-pelik, bomo-bomo pun pelik-pelik pun ramai. Sebab itulah kita takutnya kau tambah penyakit, bukan kau hingga penyakit, kau tambah penyakit. Kadang ada satu hari tu hamba pergi jumpa dengan Tok Bomo, seorang Tok Bomo. Tapi Tok Bomo saat ni tu, ya Allah Ta'ala wisukulah dia. Tapi orang ni dia tak tinggal semaya Jumaat awal-awal. Kalau Tok Bomo ni
Kalau orang pergi muhya tu belum orang nak semaya ataupun orang bai dah zuhur ataupun biasa, maka dia pergi semaya dulu. Dia tak tunggu orang sakit, dia pergi semaya. Dia klik semula baru dia buat bomo dia. Maka dia buat saat ni tu ada satu orang dia kata ya baba, dia kata amo biasa pergi minta pasir untuk tok sewi orang masuk curi amo. Tapi yang pergi minta pasir tu sungguh orang tak masuk sungguh curi muhya tu. Tapi lepas pada tu muhya dia terkoci dengan benda-benda hak bomo buat pasir. Mana? Kerana benda-benda tu duk jaga. Benda persahabat dia tu. Tu. Sebab tu mau nak pesan malam ni. Ibu bapa, kerana Nabi SAW pesan mari pada kita. Dia kata, qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, ifshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyamun. Tadkhulul jannata bisalam, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Ni makna kata Nabi pesan kepada kita, wahai manusia, ifshus salam, hendak mempermasyhurlah oleh kamu, menculih kamu, melatah oleh kamu dengan wisalat assalamualaikum, assalamualaikum, wa at'imut ta'am, dan beri makanlah oleh kamu akan makan ni. Ni salah satu daripada nak perubat penyakit belaka ni. Nak masuk rumah wisalat assalamualaikum. Assalamualaikum apabila kita masuk dalam rumah ibu bapa ni nak royak, nak cerita. Nak hingga menyakit sikit. Kita masuk dalam rumah assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah tak ada pihak jawab salah. Biding kita tak ada dalam rumah, kita wisalat pula sekatu kali lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ni cara-cara nak tolak penyakit dalam rumah kita. Dah masuk duduk dalam, baca kul huwallah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Lepas tu baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Apa kita baca doa ni, Nabi sebutlah hadis, siapa-siapa dia baca doa ni ketika dia duduk dalam rumah, maka setan nak karu dia tak leh, setan nak kacau dia tak leh. Selama mana dia tak ada berpindah daripada rumah dia, maka selama tu setan nak kacau dia tak leh. Tu. Lepas tu cara kita nak cepat daripada semua, maka kita kena banyak jamu daripada makan ni kepada orang-orang Islam. Wasilul arham, dan hendak menghubung engkau dan kamu itu akan silaturrahim dan satu sama lain. Wasallu, dan kamu semaya, yang dibakit bangun semaya malam. Wan nasu niyamun, dan pada hal manusia duk tidur, bangun waktu malam, keadaan manusia tertidur. Leno di dalam rumah. Tadkhulul jannata bisalamin, masuklah kamu di dalam syurga itu dengan keadaan kamu tu selamat. Ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari yang disayangi dan dikasihi, dan peminat-peminat semua, maka kita marilah sama-sama kita renung, marilah kita insaf, marilah kita muhasabah kepada Allah apa kesilapan kita dan apa kesalahan kita. Inilah perlu yang kita kena jaga nah. Dia mau tanya, katanya cak liang apa ni? Cak liang cak qadam dai yang rai babon. Cak liang makna kata nak lari daripada qadam. Mana qadam ni ada 2. Ni mau nak nyata ni daripada numnai tamada. Dia kata kita nak lari daripada qadam tu lagu mana? Dia kata cak liang cak qadam dai yang rai babon. Jadi masalahnya kita nak lari daripada khadam, maka khadam ni ada 2. Yang pertama khadam malaikat, dengan sebab kita nak baca ayat kursi masalah. Ataupun kita nak baca kan Anas sunnah belum tidur tu Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka setiap-tiap ayat, setiap-tiap harah dia ada khadam dia, dia ada malaikat yang Allah Taala wakil jagakan ayat itu. Maka masalah dia mau tanya, lagu mana cara kita nak pelari tak si wi khadam duk di kita. Mana kata tak si khadam lah, nak liang daripada khadam. Maka khadam ni dia nak lari tak leh.
Deh. Maka khodam ni kita dia ada dua. Ada khodam malaikat. Nah, ada khodam khadimul malaikah. Khodam malaikah. Dan satu lagi dikata khodam jin. Faham molek ni? Ibu bapa hamba nak kecek malam ni. Khodam ia ada dua pula. Yang pertama khodam malaikat. Yang timur, yang hasil daripada ayat-ayat hak kita baca. Lepas tu khodam satu lagi, khodam jin. Misalnya kita beramal, kita panggil serukan jin. Serukan jin dengan ayat jin, surah jin masalah. Maka kita bersobat dengan jin. Ni orang panggil khodam jin. Maka Tok Guru membesarnya, daripada Mullah Ta'iyah Bukit kita, daripada Haji Hasan bin Ahmad. Dia kata kalau kamu nak berkhodam, boleh khodam, tapi kamu berkhodam dengan khodam malaikat. Kerana khodam malaikat, ia tak tipu kita. Maknanya, khodam yang kita baca ayat kursi, maka kita hadiah kepada khodam dia. Khodam dia yang bernamanya Kandias. Nah, kita hadiah kepada khodam dia, maka khodam itulah duk jaga kita, anak beranak kita. Maka khodam malaikat ini, dia tak akan tipu kita sama sekali daripada jalan Allah, daripada jalan selamat kita dunia akhirat. Tapi syarat kita nak dapatkan khodam malaikat, yakni syarat tiap-tiap kali kita nak buat amal, kena ada asmaya semua. Tiap-tiap kali kita nak beramal, hak Nabi kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu' thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni syarat-syarat kita nak buat amal, nak dapat khodam tu, dia kita tak say pun yang mari. Mana ayat hak kita duk baca, ia akan jadi khodam. Sebab apa? Tuhan wakil dah pada setiap haraf, setiap huruf, setiap ayat di dalam Quran tu ada khodam yang duk jaga dia. Tapi apabila kita duk amal ayat kursi, duk amal laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kita duk amal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ataupun kita duk amal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, maka semua tu ia akan jadi khodam. Tapi khodam malaikat duduk dengan kita itu tidak jadi masalah. Yang kedua, khodam hak kita tak asalnya khodam jin. Makna orang duk sobat dengan jin. Seperti Tok Bomo, kampung masalah. Tok Bomo tak kira lah Tok Bomo Sia, Tok Bomo Melayu, ia ada persahabatan. Maka sahabat jin, ia ada jin mukmin, ia ada jin saat itu kafir. Supaya mau kecek hari ni daripada jin kafir. Ia kata, mu tolong sikit. Cuai. Cuai gapo? Cuai lepas dia kancak dia daripada kena gapo? Kena sakut cit. Will lepas dia daripada kena sakut cit, maka ia nak tubik hidup bebas cara dia. Pamu janji dak ngaku. Dia tak nak ku sanya kat meng. Ku main gapo? Aku tak seban ke? Aku tak sebatalkan saya. Kalau aku saat ni tu, aku tak mengikut dengan sanya, dengan janji aku main gapo? Aku nak cak saya kat mengwa. Aku saat ni ku tak kena dah, aku main tamrai dah. Orang tu orang ni tak dia sanya dengan kita hari ni. Maka jin ni dia kata ku bukan Islam, tapi mu kena mengucap dulu, kena patiatung dulu asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mu nak wikul lepas pada berkah kamu daripada sakut cik kamu, tapi mentang sanya kat kuat, mentang kau Islam. Lalu langcak kau Islam lah, mu mentang tamrai kun. Mentang paikin kunan kun ni. Ya sanya kita, dia kata aku mai pik kam sanya. Kalau ku pik kam sanya, ku khai pacau long tok ku, dia kata. Ni tu makna kata jin hak demo dok sobat. Kalau dia jin saat ni tu demo seru maribuh le bekah peritining, demo perasak, demo gapo, maka dia gelepah di rumah seorang ataupun dia buat rupa-rupa seorang, dia buat dengan patung peritining, dia cocok jarum di kepala, cocok jarum di tengah, cocok jarum di kaki. Maka dia pocok-pocok, maka dia panggil jin mari duk makan di kepala, mari makan di tengah. Inilah ibu bapa. Apabila dia bersahabat dengan jin, mula-mula tu dia boleh suruh jin, dia boleh arah jin, tapi satu hari jin saat ni tu akan makan dia, akan tipu dia. Sebab itulah Mullah Ta'iyah Bukit kita, Tok Guru kita, dia kata kalau persahabat mu tak sah persahabat mu beramal lillahi ta'ala, mu ikhlas dengan Allah dan mu istiqamah. Mu jangan kerana nak tu nak ni, kerana nak khodat tu khodat, tak sah. Tapi hak Tuhan nak hantar mari, jaga kita, hak tu suku sakat, hak tu serah pada Allah. Tapi jangan kita beramal kerana kita nak kepada jin, nak kepada khodai. Wi jaga kita, tak sah.
hak tu tak ada berfaedah, itu tidak ada berguna, dan itu tidak ada nafas. Satu hari ia akan tipu kita, nah, ia akan tipu kita. Sebab jin tu ia ada Islam, dia ada kafir. Nah, tu. Nah, itulah lebih kurangnya. Nah, lepas tu dia tanya lagi, apa lagi ni? Dia kata, baba cak tambahถ้าพอเราไม่ละหมาดแล้วเขาเสียเราเป็นลูกจะช่วยเขายังไงการที่เขาขาดละหมาดหรือต้องจ่ายข้าวสารเหมือนกับเหมือนการที่ปศkah. Jadi dia tanya pak dia ni duduk masa hidup dulu. Dah, makna pak dia ni satu orang yang tinggalkan semaya. Pak dia ni satu orang yang makna tu semaya gatik, tak semaya gatik, tinggal gatik, dok gatik dah kan. Deh. Lepas tu kita sebelah balik anak ni kita orang ngaji sikit. Lepas tu kita pun dia sedar tengok ayah kita tu masa ketika dia hidup tu ya semaya gatik. Kadang-kadang semaya 3 lucuk 2, kadang-kadang semaya 2 lucuk 3. Lepas kita sebelah balik anak hendak makan pesaka dia ni, berasa nyanyo weh kat ayah kita ni. Deh, berasa nyanyo kat ayah kita nak buat macam mana? Nak buatlah mana untuk ayah kita saat ni nak uya lepas daripada siksaan dia saat ni tu tinggal semaya ni. Jadi dia mau tanya kata boleh ke tak kita nak bayarkan fidyah seperti fidyah puasa? Hak ni jawab kata tak boleh nah. Adapun fidyah puasa ayah kita tu ketika dia nak mati, belum pada dia nak mati saat ni tu. Nah, belum pada dia nak mati saat ni tu, ayah kita saat ni tu, dia saat ni tu dia kata dia tinggal puasa siapa nak tahun ni pun tinggal, tahun lepas baru ni pun tinggal ada puasa. Mana kata dia uzur tak erat sangat sakit, siapa nak tanggung kalau dia puasa tu, siapa nak gapo nak duduk tak leh. Kalau dia puasa tu siapa mumah, kalau dia puasa tu tak leh nak ibadat langsung. Maka ketika tu boleh dia buka puasa, boleh kita bayarkan fidyah kausan. Boleh bayarkan kausan, yakni boleh bayarkan dengan berat. Ada pun masalah semaya. Masalah semaya ini tak boleh kita nak bayar dengan fidyah berat. Hak ni kita anak berapa orang. Kita nak pakat qada kalau nak wihinggakan ayah kita cek dia tu berapa hari ketika dia sakit ataupun ketika dia hidup saat ni tu dia tinggal semaya banyak mana, cuba kita cek. Pak kita cek, kita pakat bagi fofok kita, mung tolong semaya qada wi ka ayah. Boleh sikit, aku sikit, pakat qada. Kita semaya ganti pada ayah. Misalnya kita tak aku semaya qada ganti daripada ayahku. Deh. Makna kita puasa gapo? Yakni semaya qada ganti pada ayah. Hak ni nak bayar fidyah tak boleh. Nah, maka kita nak wiringe sikit kama dia duk mari nak malam duk mimpi duk minta tolong kita semua main dengan rupa cuma kadang rupa nampak belah, rupa nampak nak penat, rupa nampak muka hitam lengup, nah mai minta tolong kita. Maka kita bagi anak ni kita kena semaya ganti. Semaya qada ganti pada dia. Pakatlah kalau kita 5 orang, hamu tolong semaya ti, aku tolong semaya qada untuk ayah untuk nak peringatkan daripada siksaan dia dan pula daripada keadaan dia hidup dulu tinggalkan akan semaya. Itulah lebih kurangnya. Salam baba, salawat ummi anbag. Naikrab baba ummi. Selawat ummi ya bacanya lagu mana bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selawat ummi. Deh. Bunyilah mana? Bunyi pesai mana? Hatu bunyilah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selawat ummi tu, dia sebut le hujung tu al-ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Hei Allah, minta merahmatlah di atas Nabi Muhammad, abdika hamba engkau, wa rasulika dan rasul engkau ya Allah,
Nabi Muhammad tu minta merahmatlah dia, minta musayyilah dia ya Allah, dan dia tu rasul engkau ya Allah, utusan engkau. Lagi pula an-nabi, dia tu satu orang nabi al-ummi, yang tak pandai baca dan tak pandai menulis. Ya Allah, minta merahmatlah ya Allah, minta mengkasih sayanglah ya Allah, minta mengkasihani ya Allah. Di atas nabi dikatakan hamba engkau dan rasul engkau. Lagi pula an-nabiyil ummi, hatu murad dengan selawat ummi nah. Tu dia. Dia katanya dinani. Dia kata fanwa ปิดร้างใหญ่โตและมีคนฝันถึงเราแบบนั้นเหมือนกันไม่ความว่าอย่างไร Dia kata yang mimpi buka kedai besar. Fanwa เปิดร้านใหญ่โต kedai besar sangat-sangatlah. Lepas pada tuและมีคนฝันถึงเราแบบนั้นเหมือนกัน Lepas tu ada juga orang mimpi supaya kita mimpi itulah. Demo tu pergi mimpi atas kita pun buka kedai besar. Orang lain tu mimpi suku zakat. Tapi mimpi kata kita tu buka kedai juga. Lagu mana? Jadi kalau lagu ni. Jadi buka kedai tu nak tengoklah masalah takbir mimpi tu. Kita nak takbir boleh. Tapi mimpi tu ada asmaya kedai. Mimpi tu ada asmaya. Kalau asmaya tak ada, tidur tak ada adat tidur, hak ni kita nak takbir mimpi tak boleh. Kalau takbir pun begitu ya. Jadi bagi orang mimpi itu syarat yang mimpi dengan adat tidur, dengan aismaya, dengan bacakan adat tidur. Jadi kalau mimpi buka kedai besar ni, ya begitulah. Jadi makna kata orang mimpi supaya kita mimpi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah buka kedai. Lepas tu kita dah buka kedai tak? Kalau kita tak buka kedai, bermakna kerja kita tu, satu hari tu Tuhan nak beri besar. Kalau kita tu niat baik, niat molek, Allah Ta'ala akan bukakan jalan kepada kita, jalan yang terbaik dan jalan yang terbesar dan jalan yang kemuliaan. Tapi syarat mimpi kita tu kena ada asmaya dan ada adat tidur. Lepas tu mimpi sayang kita, mimpi supaya kita, bermakna kata sayang kita dengan kita tu, makna kata hati sama dan hati tula. Kalau kita dengan Tok Guru, kita ada mimpi Tok Guru kita semua, mimpi kita Tok Guru kadang ada serupa. Bermakna kadang-kadang kita Tok Guru tu amalan sama, amalan serupa kita buat amal tu. Dia kata Cayin, Cayin tanya ni. Cayin tanya tak, salam baba sun setik ke apa ni? Setuk apa ni? Komai daerah bapa. Gapo nak tengok tak cerak setik komai daerah bapa. Tak faham weh gapo tu setop komai. Gapo demo nak tu? Tak faham mau tak faham tu. Gapo tu? Tak apa kita baca faham dulu. Tulis minta harap-harap tulis jadi tu sikit dah. Bagi nak tanya soalan tu minta tulis pula kelimah-kelimah jadi tu minta demo royak jadi nyata sikit. Kadang-kadang setika mai daerah. Jadi salam baba setika mai daerah. Baba setika tu bukan tak leh, tapi masalahnya jadi masalah kalau setika banyak-banyak tu mana kata jadi ni masalah laisuk kita ni nak jadi telekat sebab masalahnya udara lagi pula syabakah daripada telefon ni. Kalau hantar setika banyak tu dia nak jadi kakong sikit, kadang-kadang suara tak cerak, suara babong ngajar ni lah nak jadi tak cerak. Tapi nak setika tu bukan masalah tak leh, bukan kata tak comel, tapi kadang-kadang tu dia nak membuat pada gangguan daripada hak kita duk laisuk ni. Laisuk kita tu nak jadi ganggu, kadang-kadang kling dia tu nak jadi dia banyak setika doa tu dia nak jadi terganggu sikit daripada laisuk kita, dan jawapan kita pun suara pun kadang-kadang cerak tak cerak. Gitulah lebih kurang bukan tak leh dah. Baba tolong nyatakan bagaimana kaifiat membaca surah Yasin. Baca surah Yasin 40 bagi orang sakit. Jadi hak ni baroyak dah gitu cara bacakan masalah Yasin 41 ni. Cara kita nak baca Yasin 41, lepas tu bagi orang baca tu
Amba royak dah kita tengok le klik mo. Tapi caranya amba royak dah ni. Cara baca Yasin 41 bagi orang baca tu cibolehnya. Cara kita pilih-pilih tu orang baca tu jadi molek sikit dah. Lepas tu mula tu dengan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bagi pembaca-pembaca tu orang jangan baca berubuk. Nah, cara baca 41 orang dalam golek ke kita dok tengok di kampung-kampung ni kebanyak ke lah. Jadi baca Yasin tu berubuk nak sudah dulu. Nah, kadang-kadang tak jadi sekali. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Hak nunduk innaka laminal muslimin. Hak nu waja'alna jadi geger riuh jadi tak tahu ke mana. Jadi cara kalau kita nak Yasin tu jadi ubat kerana Nabi ta Yasin liman quri'alahu. Yasin saat ni tu kerana barang yang disembuh yang dibacakan kerananya. Jadi Yasin tu bagi sabit. Orang kata Yasin lima quri'alahu. Bagi barang yang kita baca kerananya. Kalau kita baca kerana nak sembuh penyakit, maka sembuhlah penyakit. Kalau kita baca nak seni, maka senilah. Kalau kita baca Yasin 41 orang nak tolak bala, maka tertolaklah bala. Kerana Nabi tahu Yasin lima quri'alahu. Yasin ini kerana barang yang dibacakan kerananya. Kita bacakan apa? Lepas tu cara menak pakah-pakah, cara ringkasnya. Yasin tu 41 orang. Bagi takmir cerak kita panggil takmir. Lepas tu kita pilih-pilih sikit orang nak baca Yasin tu. Jangan berubuk. Baca tu jadi sekali. Lepas tu ramai-ramai seorang Yasin belakang. Lepas tu baca Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Baca Fatihah. Lepas dah tu baca selawat ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lepas dah tu baca ayat kursi kali. Lepas pada tu kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat situ. Niat di bismillah. Lepas dah bismillah. Niat mula. Lepas dah kita niat selepas dah bismillahirrahmanirrahim. Celah kita nak Yasin. Hujung bagi bismillah. Ketika kita nak Yasin. Niat celah tu. Ya Allah, ya ilahi. Minta mesembuhkanlah penyakit sianung bin sianung. Kalau si Umar pun si Umar. Si Fatimah pun si Fatimah. Mesembuhkan penyakit dia. Cepat sembuhlah. Tolaklah bala atas diri dia. Maka minta witung ubat. Minta sembuh penyakit. Minta witurunkan ubat. Minta witemungkan bomo. Gitu. Cara baca. Tolak bala. Yasin tu makna tu selepas pada bismillahirrahmanirrahim kita niat siti Allah minta mutolak bala di atas sianung, mesembuh penyakit dia, minta menurunkan ubat, minta witemungkan bomo. Kalau ada deki kenak minta mutolak ya Allah. Lepas tu bacalah Yasin tu hingga akhirlah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hingga akhirlah. Dia kata, Matai katanya, Pantung Yawi. Pantung Yawi raucak. Amal daimai. Kun keke. Kau hai. Apa ni? Patung Jawi. Patung kali tu. Patung Jawi raucak amal daimai. Hak ni masalah patung Jawi-Jawi ni kita kena tengoklah kalau patung tu kalau tak ada sakut paut dengan gapo, tak ada sakut paut dengan masalah seruai jin gapo, hak tu boleh hak ni kita kena proses dengan tok guru sekali lagi. Bagi dia mau tanya patung Jawi rauca amal daimai kun keke kau hai. Terima kasih. Masalah patung Jawi amo nak misalnya setengah daripadanya patung Jawi setengahnya hak orang tua-tua katanya, setengah katanya lagu mana kadang-kadang hei Khalifah Nabi Daud aku selamkan suara aku seperti suara Nabi Daud. Ada juga katanya. Kadang-kadang hi besi rebsi tuka ali habsi. Mana ada daripada patung-patung Jawi. Hak ni makna kata kalau daripada kalengi guru ada bawa. Maka hak ni kalau tok guru kata boleh bawa benda ni.
Maka kita bawa. Kadang-kadang kita takut patung-patung Jawi ni ada selik dan sulit dan diselikan masalah sebutkan nama-nama bagi jin. Kalau ada sebut nama-nama jin, takut masa tua kita takutnya jadi beragai, patut orang panggil jadi beribu, patut kita tua sakit duk menyocok panas pedih, kerana benda ni akan jadi beribu hujung hak ni hak takut sekali. Patung Jawi, hak ni bukan kata tak boleh semua, bukan kata boleh semua. Hak ni kena diproseskan oleh guru-guru. Adakah di patung itu ada diselikan dengan hudai riman, serukan jing nama hudai riman hujing tu jing ni? Hak tu tak boleh. Tu demo kena pergi proses, demo kena pergi tanya, kerana patung-patung tu ya terbahagi pula, ada hak molek, ada hak tak molek. Kadang-kadang ada hak jadi beribu, ada hak tak jadi beribu. Dia mau tanya, ta pu ying an mi kho kam mai? Ta pu ying an mi kho kam mai? Baca gapo, bunyi baca gapo ni? Ta pu yin an mi kho dam mai? Mi kho dam mai? Puing baca gapo tak faham tu baca patung. Kalau baca patung orang tino, lekas baca patung masa ni pasal janguk tubuh. Kalau patung lain pada tu tak ada apa, kalau tak ada seru capur ke apa ni. Patut kadang-kadang orang tua ilmu janguk. Untuk janguk muka, ilmu sarak untuk kemah tubuh badan, hak tu duk jadi penhanyo. Dah. Fang teng det boy เหมือนกันค่ะทำยังไงให้หายจากฟันแบบนี้ค่ะ hak ni kena baca ruqayyah duk mimpi budak-budak acak sangat, boy sangat. Lepas tu nak buat lagu mana nak wih hingga mimpi. Nak tidur mi asmaye, belum nak tidur mi asmaye wi cuci, pas nak tidur bacakan Fatihah, bacakan ayat kursi bagi fok-fok tino semua fok jatuh nah. Daripada pemuda-pemudi pada ibu bapa kita tidur tu baca Fatihah, baca ayat kursi. Siapa wala yauduhu hifdhuhuma, hasyu gi belah kanan. Baca wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul aziz, siup belah kiri, siup belah depan, siup belah belakang, atas bawah. Lepas tu baca bismillah 41 kali. Kalau kita kena duk tindih di hatu acak-acak, ataupun kita saat ni duk mimpi budak acak-acak, baca bismillah 41. 41 kali. Tu dia. Ini untuk kalau kita duk mimpi acak tetangin ning nah. Mau tuk rian ti buntun dai mai. Masalah kita nak mau tuk rian ti buntun, makna kata kita gi apa? Makna kita gi borongkan dia di atas pahang. Makna kata orang panggil kita ke apa ni? Makna mau tuk rian yakni kita gi borong dia. Orang panggil kita borong dia setiap kebun ni. Maka kita bajet lah kata dia sana kita dia ni. Nah, kita borong setiap kebun ni. Boleh ke tak boleh? Mana kata tak ada masalah lah kita nak borong, kita bayar ke poriti ni. Lepas tu kita kecek dengan tuai lah. Tuai tu jang ke tak jang. Kalau tuai tu jang maknanya halal lah bagi dia kita. Deh. Lepas tu kita tu jang ke tak. Masalah kalau dalam tu ada hak putih. Kadang-kadang kita pergi jual tu boleh harga murah. Hak tu tah kita sebab kita prakmung dengan tuai. Maka orang panggil prakmung dengan tuai saat ni. Kita tu jang ke tak jang. Tuai tu kalau dengan harga 1 juta. Kita duk minta 905, kecek gi mari, bermakna kata taradi bainakum. Orang panggil terima ke apa? Reda meredai di antara kamu. Bagi tuai pun reda, jual dia ya harga 905. Pak kita pun terima puas. Lepas tu keceklah situ tu. Kalau misalnya ada putih setir 2, kalau mung tu gi jual, kalau adanya harga tu gi jatuh murah sikit semua, di dalam banyak bahasa dia hak borong. Deh. Bukan kita bucu beli daripada tuai tu butir-butir, mana tak molek, tuai mek tak bucu. Dak ni kita pakai borong. Pakai borong makna kata kita tu puas hati. Kalau ada hak buruk, ada hak khamis, ada hak makan di tupai kita jang. Kali kita jang, tak ada masalah. Makna tu kita kena ittifaq dulu dengan tuai dia tu, dengan tuai kebun tu. Dia nak jual harganya ana, jual 900. Kita pun terima. Pas tuai kata lek tuai pun nak kecek. Kalau ada putih setir 2 ataupun makan di tupai setir 2, maka fok mung kenampung lah mung kenam lek ku saat ni tu kalau gi lebih boleh kok mung labo. Banyak dah. Aku pun reda. Makna kata kena reda meredai gi mari. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah kalau reda menreda gi mari.
Sekadar tu dulu malam ni, insya-Allah kita sambung semula pula malam esok dengan katanya qadar ni dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.